Untuk percaya The Simpsons boleh meramal masa depan ialah satu sentimen yang popular. Kenapa? Sebab banyak timbul persoalan dan konspirasi teori yang misteri. Adakah diorang ni dari masa depan? Adakah penulis-penulis The Simpsons ni ada mesin waktu? Dan yang lebih dramatik lagi, adakah The Simpsons menjalankan agenda Illuminati? Kononnya, The Simpsons direka oleh Illuminati. Mereka telah merancang semua ni dan memberikan kita gambaran apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Ataupun The Simpsons memberikan message subliminal di dalam otak masyarakat dan secara tidak sedar, masyarakat sekeliling akan buat apa yang disiarkan di The Simpsons. Dengan erti kata lain, The Simpsons mengawal minda kita. Di video hari ini kita bukan bersandarkan kepada teori konspirasi. Ini adalah sebuah video analisis untuk menjawab beberapa persoalan tentang The Simpsons. Macam adakah Simpsons boleh meramal masa depan? Ataupun adakah The Simpsons terlibat dengan Illuminati? Ataupun jawapannya sebenarnya mudah. Semua ramalan The Simpsons hanyalah kebetulan dan kebetulan semata-mata. Itulah persoalan yang kita akan bincangkan hari ini. Pastikan anda tonton dengan minda terbuka, gunakan pemikiran kritikal dan rasional. Okey? Let's go! Sebelum kita tengok jawapan kepada persoalan tadi, kita berkenalan dulu dengan The Simpsons. The Simpsons direka oleh kartunis Matt Groening. Telah disiarkan sejak tahun 1989 lagi. Kartun ini menceritakan kisah keluarga The Simpsons di mana Homer Simpson sebagai bapa, Marge Simpson sebagai ibu, anak lelaki mereka Bart Simpson dan dua anak perempuan mereka Lisa dan Maggie. Mereka tinggal di pekan Springfield di Amerika Syarikat. Banyak karakter-karakter gila di dalam The Simpsons ni, antaranya ialah badut Krusty the Clown yang kerja dia sebenarnya menghiburkan kanak-kanak. Tapi dia ni benci dengan kanak-kanak. Ada juga watak macam Hans Smallman dengan nasib yang sangat malang, Chief Wiggum, polis lembab yang suka dengan donat dan ratusan lagi karakter lain yang membuatkan The Simpsons antara siri kartun kegemaran jutaan orang. Dari tahun 1987 sehingga tahun 2020, The Simpsons ada 143 orang penulis. Apa yang menarik, ada di antara penulis ini yang bukan calang-calang orang. Ada yang profesor daripada Yale University, ada yang ada PhD, ada yang pakar matematik, ada yang pakar nuklear. Pendek kata, diorang ni memang genius. Dan sehingga hari ini, ada 639 episod The Simpsons yang pernah disiarkan. Dan ada di antara episod-episod ini yang dipercayai telah meramal masa depan dengan betul. Seperti ramalan ikan mata tiga, skandal FIFA, persembahan Lady Gaga, Donald Trump menjadi presiden, ekonomi Greece yang runtuh, Ebola, formula Higgs boson, COVID-19, killer bees dan macam-macam lagi ramalan yang kononnya dibuat oleh The Simpsons sebelum ia terjadi. Membawa kita kepada persoalan yang seterusnya. Macam mana The Simpsons dapat membuat ramalan-ramalan ini? Untuk menjawab persoalan tadi, kita kena tengok benda ni dari sudut pemikiran kritikal. Kita akan lihat secara terperinci gaya penulisan penulis The Simpsons dan cuba memahami elemen dan formula yang digunakan oleh mereka untuk mencipta setiap episod. Penulis-penulis The Simpsons ni menulis episod dengan menggunakan lawak satire. Lawak satire ni jenis lawak yang berbentuk sindiran, tidak kisahlah pasal politika, pasal komuniti kah, pasal orang ataupun kumpulan dan sebagainya. Ianya dibuat hanya untuk satu tujuan, iaitu untuk tujuan lawak. Selain itu, diorang juga akan gunakan lawak parody yang memimik apa yang terjadi di dunia sebenar. Penulis-penulis The Simpsons ni bijak dan lawak. Menurut Mike Reiss, produser untuk The Simpsons, proses untuk menulis The Simpsons ni selalunya bermula dari brainstorm dan idea daripada penulis. Diorang akan duduk di dalam sebuah bilik dan berbincang. Macam-macam idea gila yang akan keluar dan tidak masuk akal. Dan dari idea-idea inilah diorang akan pilih dan akan tulis untuk setiap episod. The Simpsons telah pun bersiaran selama 33 tahun, lebih tua daripada kebanyakan anda yang tengok ni dan juga diri saya sendiri. Untuk menghasilkan setiap episod memerlukan jalan cerita yang lucu, menarik dan yang paling penting untuk kekal relevan. Dan untuk mengejar relevansi ini, salah satu cara ialah dengan memparodikan isu semasa.
Di satu temu bual bersama pencipta The Simpsons, Matt Groening, apabila ditanya macam mana dia menghasilkan setiap episod The Simpsons, katanya dia menggunakan satu terma yang dia sendiri gelar sebagai rubber band reality. Because it's animation and because it's a comedy, we do a lot of foreshortening, a lot of slight exaggeration. I call it rubber band reality. That is, it's real, and then we stretch it out for a moment, and then it snaps back to reality. Rubber band reality ini ialah satu realiti yang digembar-gemburkan secara melampau dari apa sebenarnya yang terjadi. Contohnya, bila Donald Trump mengumumkan dia mahu bertanding menjadi Presiden Amerika pada tahun 2000 dahulu, penulis-penulis The Simpsons mengambil realiti ini dan mengubah ia menjadi rubber band reality dengan menulis lawak setaya yang Donald Trump akan menjadi Presiden. Disiarkan pada tahun 2015 dan memang secara kebetulan betul pada tahun 2017 Donald Trump memang benar-benar menjadi presiden. Ataupun ramalan Ebola. Virus Ebola telah pun lama ditemui sejak tahun 1976 lagi. Penulis The Simpsons mengambil realiti ini dan mengubah ia menjadi rubber band reality dengan memaparkan ia sebagai lawak setaya di dalam sebuah episod pada tahun 1997. Dan pada tahun 2014 dahulu, Ebola memang benar-benar tersebar semula. Ataupun ramalan Killer Bees. Killer Bees telah ditemui sejak tahun 1950-an lagi. The Simpsons mengambil realiti ini, mengubah ia menjadi rubber band reality dan memaparkan lawak setaya Killer Bees di episod pada tahun 1993 kononnya menyerang seluruh Springfield. Dan pada tahun 2020 dilaporkan secara kebetulan segerombolan Killer Bees sedang di dalam perjalanan menuju ke Amerika Syarikat. Itu antara contoh bagaimana mereka menggunakan rubber band reality di dalam penulisan setiap episod The Simpsons. Sekarang kamu faham macam mana formula reality band ni digunakan oleh penulis-penulis The Simpsons. Dengan menggunakan 3 formula tadi, brainstorming, parody isu semasa dan rubber band reality, begitulah macam mana terciptanya episod The Simpsons yang penuh dengan lawak setaya dan parody yang diinspirasikan dari apa yang berlaku di sekeliling kita. Ada di antara lawak The Simpsons ini kemudian betul-betul menjadi kenyataan. Apa tidaknya, dari 1 sehingga 600 lebih episod, mestilah sekurang-kurangnya ada 10 atau 15 yang kebetulan menjadi kenyataan. Tahukah anda, apa yang secara kebetulan menjadi realiti itu jika dibandingkan dengan semua ramalan yang The Simpsons pernah buat, yang menjadi kenyataan hanyalah dalam 10% sahaja. Manakala 90% lagi tidak menjadi kenyataan, tetapi orang fokus dengan benda yang jadi kenyataan. Orang gembar-gemburkan dan kaitkan pula The Simpsons boleh meramal masa depan ataupun The Simpsons adalah Illuminati. Timbullah pelbagai teori. Padahal The Simpsons ditulis menggunakan formula-formula yang saya jelaskan tadi dan disebabkan ia bersiaran selama 33 tahun dengan 600 episod semuanya, apa yang jadi hanyalah satu kebetulan. Malah banyak ramalan The Simpsons yang tidak menjadi kenyataan, seperti di episod Back to the Future, Lisa yang kononnya menyerupai Hillary, memberikan implikasi Hillary akan menjadi presiden. Ia tidak menjadi kenyataan. Di episod Lisa's Wedding, jam Big Ben ditukar menjadi digital pada tahun 2010, tidak juga menjadi kenyataan. Begitu juga dengan kereta terbang di episod tahun 2005. Masih lagi kita tiada kereta terbang. Ataupun kematian Donald Trump pada tahun 2020 yang berkemungkinan besar tidak menjadi kenyataan. Selain itu ada ramalan Presiden Arnold Schwarzenegger, Perang Dunia Ketiga dan ratusan ramalan The Simpsons yang tidak menjadi kenyataan. Bukan itu sahaja, ramai yang menyampaikan maklumat salah dengan sengaja mensensasikan teori ini. Contohnya, gambar ini, Donald Trump dan Ketua Arab bergambar dengan menyentuh berbola op pada tahun 2017 dahulu. Kononnya, ini telah diramal pada tahun 2002 lagi oleh The Simpsons. Tapi sebenarnya, episod The Simpsons itu bukanlah dari episod tahun 2002. Tetapi ia dimuat naik pada tahun yang sama, tahun 2017, tidak beberapa lama selepas gambar ini disiarkan. Ini secara langsung mengelirukan orang. Apa yang lebih teruk lagi bila ada yang terlalu taksub dengan semua benda ni. Khususnya di kalangan budak-budak yang percaya bulat-bulat. Padahal ia tidaklah serumit mana, tiadalah konspirasi ataupun Illuminati. Ya, saya tahu ramai yang suka dengan sentimen The Simpsons adalah Illuminati. The Simpsons boleh meramal masa depan. Tapi kalau kita fikir balik, semua orang pun boleh meramal masa depan. Saya sendiri di Kupi Kupi Go pun pernah meramal masa depan dengan tepat. Contohnya,
Macam yang saya cakap di video COVID-19 saya dulu. Saya dah cakap kalau COVID tidak dipandang serius, seluruh Malaysia akan dijangkiti dan memang betul. Isu coronavirus ini belum lagi berakhir. Sebelum ada laporan rasmi mengesahkan yang coronavirus ini telah pun dikawal sepenuhnya, kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Baik, kalau boleh kita mula pakai topeng penutup mulut, pakai hand sanitizer dan pastikan minum air yang cukup. Kerajaan pada waktu itu mengambil sambil lewa kes jangkitan COVID sampailah satu Malaysia terkena jangkitan dan kena lockdown. Ataupun di video 5 pemimpin yang akan mengubah Malaysia masa PH menjadi kerajaan menggantikan Barisan Nasional. Saya dah cakap, putaran politik tidak dapat dielakkan. Seperti jatuhnya gergasi biru merujuk kepada Barisan Nasional, hari ini si biru di atas, esok si biru di bawah. Itu juga boleh terjadi dengan si merah merujuk kepada Pakatan Harapan dan memang betul 2 tahun selepas tu Barisan Nasional pula di atas, Pakatan Harapan di bawah semula. Ataupun masa saya buat analisis adakah PKP akan diteruskan 6 bulan yang lalu. Dan saya cakap ia akan disambung dan memang betul PKP disambung pada waktu itu. Ketiga-tiga ramalan tu menjadi kenyataan. Bukan sebab saya ni pandai meramal masa depan. Apa yang saya buat tu macam juga penulis-penulis The Simpsons, itu hanyalah ramalan dan ramalan semata-mata. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah video penjelasan. Kalau kamu ada soalan, pastikan anda tinggalkan soalan anda di ruangan komen di bawah. Dan terima kasih di atas 1 juta subscriber di Kubi-Kubi Go. Kami ada plan beberapa video 1 million subscriber special, tapi masih lagi di dalam pembikinan. Sementara tu kita teruskan dengan video-video yang biasa di Kubi-Kubi Go. Sekali lagi terima kasih di atas sokongan anda semua daripada 0 sampailah 1 juta subscriber. Kami akan cuba yang terbaik untuk memberikan anda konten-konten yang lebih menarik selepas ini. Dan mungkin ada pembaharuan sepenuh 1 juta subscriber ini. Kita tengok dan lihat. Untuk membeli t-shirt Kubi-Kubi Go, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Kalau anda ada idea lagi untuk tajuk seterusnya, bolehlah tinggalkan juga cadangan anda di ruangan komen di bawah. Hai guys, terima kasih di atas 1 juta subscriber. Daripada 0 sampailah 1 juta subscriber. Saya dengan tim Kubi-Kubi Go ingin mengucapkan terima kasih di atas sokongan anda semua. Akan lebih banyak lagi benda-benda yang exciting sempena 1 juta subscriber ini. Saya akan maklumkan di episod yang seterusnya. Apapun, kami jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.